Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita bertemu lagi hari ini. Okey, semalam kita belajar tentang bahasa dan tulisan. Okey, hari ini kita akan tengok pula tentang perkembangan dalam bidang persuratan. Okey, ataupun secara ringkasnya persuratan ni bidang penulisan. Okey, objektif kita hari ini, yang pertama kita akan mengenal pasti perkembangan sosio budaya masyarakat alam Melayu dalam aspek persuratan. Kita akan tengoklah perkembangan bidang persuratan ni di alam Melayu. Kemudian, yang kedua kita akan senaraikan bukti perkembangan bidang persuratan. Jadi nak tengok perkembangan ni betul ataupun tak, mestilah berdasarkan bukti yang dijumpai. Okey, ni perkembangan kat sini. Okey, pelajar boleh tengok. Okey, ni ibarat macam kita lah, kehidupan kita daripada kita baby sampailah sekarang. Okey, mula-mula mak ayah kita akan ajar kita cara untuk bercakap, sebut perkataan makan, sebut perkataan susu. Kemudian bila kita dah besar, dah pandai sikit, kita dah cerdik sikit, mak ayah kita akan ajar kita cara untuk menulis. Okey. Contohnya, menulis yang ringkas lah. Menulis huruf A, B, C. Kemudian menulis perkataan ayam, perkataan apple dan sebagainya. Dan akhirnya bila kita dah besar sikit, kita akan diajar cara mengarang. Ataupun menghasilkan sebuah karya. Tulis sebuah karangan. Kita menghasilkan lukisan. Itu bidang persuratan lah. Nampak tak dia punya perkembangan dia? Dia samalah apa yang berlaku di alam Melayu. Mula-mula mereka hanya pandai bercakap, berkomunikasi dengan cara percakapan, dengan cara lisan. Kemudian mereka dah pandai menulis, dan akhirnya pandai menghasilkan karya. Okey, kita balik kepada lisan. Okey, lisan. Zaman dulu, apa yang dibincangkan ataupun apa yang diborak, apa yang disembangkan adalah berdasarkan alam sekeliling. Jadi makna kata apa yang mereka sembang ni bertemakan kepada asal-usul, binatang, nasihat, seloka, teladan dan juga adat. Contohnya lah asal-usul. Jadi contohnya kalau ada gambar kat bawah ni, ada orang bercerita. Kemungkinan dia bercerita tentang apa? Tentang asal-usul nenek moyang dia orang dulu. Contohnya dulu atuk pernah jadi pernah jadi pahlawan yang hebat. Tu tentang asal-usul lah. Kemudian binatang pula. Dulu atuk pernah jumpa binatang ni besar sangat dalam sungai. Kemudian berkaitan dengan nasihat. Nasihat jangan mandi sungai lama-lama. Nanti kena tangkap dengan buaya. Dia makna kata apa yang mereka borak, apa yang mereka sembang adalah berkaitan dengan alam sekeliling. Apa yang mereka nampak dan juga pengalaman mereka lah. Okey. Dari situlah kemudian barulah lahirnya tulisan dan juga persuratan. Okey, daripada bercakap, kemudian pandai menulis, dan pandai menghasilkan karya. Okey, ini membuktikan bahawa masyarakat alam Melayu ni, masyarakat kerajaan alam Melayu ni, masyarakat yang hebat. Makna kata apa? Dia seiring dengan masyarakat di luar sana, di luar alam Melayu. Di mana apa yang ada dekat luar alam Melayu pun berlaku juga di kawasan alam Melayu. Kita akan tengok bukti satu persatu. Okey, ni gambar dia. Kalau tengok kat sini, contoh gambar lah. Jadi zaman dulu belum lagi ada buku, belum lagi ada laptop, belum lagi ada tablet semua tu. Jadi, bidang persuratan ataupun bidang penulisan ni, mereka catat apa yang mereka tahu, apa yang mereka dengar di atas batu. Bermula dengan batu lah. Mereka pahat pada batu. Kemudian bila dah maju sikit, barulah dia pahat pada, dia pahat, dia tulis pada
kertas. Kertas yang diperbuat daripada kulit kayu, daripada daun dan sebagainya lah. Okey, kita tengok kerajaan Funan. Kerajaan Funan pun mengalami bidang persuratan. Okey, bukti dia. Okey, pada abad kedua Masihi. Mereka menemui batu bersurat. Di mana batu bersurat ni adalah terawal di alam Melayu. Betul lah, kerajaan Funan wujud pada abad pertama. Jadi batu bersurat ni ditemui pada abad kedua. Kerajaan Champa pula. Dalam kerajaan Champa pun ada batu bersurat. Itu batu bersurat tertua di Kaltara bertarikh 192 Masihi. Di mana batu bersurat ni pun menunjukkan bukti kehebatan kerajaan Champa. Dan yang paling hebat yang saya kagum kat sini, ditemui juga 206 buah batu bersurat. Bayangkan ada 206 buah batu bersurat. Bayangkan kalau kata batu bersurat ni disusun ikut muka surat dia ataupun ikut turutan dia. Bayangkan tinggi mana batu bersurat ni. Kemudian abad ke-13. Abad ke-13 mereka menemui manuskrip. Manuskrip ni daripada tadi guna batu. Kemudian dijumpai pula manuskrip. Jadi maknanya kata bidang persuratan kerajaan Champa ni dia punya bukti dia tulis pada manuskrip di atas kertas ataupun di atas kulit kayu macam tu lah. Dan karya sastra yang masyhur iaitu Akayat Indrapatra dengan Akayat Deva Mano. Kemudian seterusnya kerajaan Sriwijaya. Abad ke-7. Ada batu bersurat dalam kerajaan Sriwijaya. Seperti batu bersurat Karang Berahi dan juga batu bersurat Palas Pasmah. Di mana batu bersurat ni dia menceritakan tentang pengukuhan kerajaan dan kepentingan taat setia kepada raja. Di mana dalam batu bersurat ni diceritakan tentang macam mana kerajaan Sriwijaya ni dikukuhkan. Di mana rakyat dia kena taat rakyat dia kena taat kepada raja. Itulah raja dengan rakyat saling memerlukan. Tak ada raja, susahlah nak bentuk sebuah kerajaan. Sama juga. Tak ada rakyat, macam mana kerajaan tu nak maju. Seterusnya kerajaan Angkor. Kerajaan Angkor ditemui batu bersurat Sedok Kok Tom. Di mana batu bersurat ni dia menceritakan tentang pemerintahan Jayavarman II. Ini mana kata daripada sini dapat dilihat bahawa kerajaan Angkor ni pernah diperintah oleh Jayavarman II. Ini salah satu bukti lah. Kemudian ditemui juga inskripsi pada dinding candi. Kalau tengok gambar kat sebelah ni, inilah yang dipahat pada dinding tu. Inskripsi ni adalah ungkapan ataupun ayat-ayat pada dinding gua tu lah. Dinding candi. Di mana dia menceritakan tentang aspek keagamaan dan juga pemerintahan. Jadi makna kata ni bukti. Ini juga adalah bukti bahawa kerajaan Angkor ni ada pemerintah dia, kemudian ada agama yang dianuti. Seterusnya kerajaan Majapahit. Kerajaan Majapahit penemuan batu bersurat Trowulan. Trowulan nama tempat. Bertarikh 1358 Masihi. Dan pada batu bersurat tu mereka menemui bahasa yang digunakan adalah bahasa Jawa kuno dan menggunakan tulisan Kawi. Kemudian mereka menjumpai juga manuskrip. Manuskrip.
Dan karya yang terkenal adalah Nagara Kertagama. Dan dikarang oleh Prapanca pada tahun 1365 Masihi. Penemuan manuskrip lain iaitu selain daripada itu, tajuk dia adalah para raton dan juga tentu penggelaran. Yang pelajar bercarilah yang berkaitan dengan apa. Seterusnya kerajaan Kedah Tua. Kerajaan Kedah Tua pun ada batu bersurat. Jadi tempat penemuan ni adalah di Bukit Coras dan juga Bukit Meriam pada abad ke-5. Jadi makna kata batu bersurat ni ada pada setiap kerajaan. Sangat pentinglah bidang persuratan ni. Kemudian dijumpai juga inskripsi. Inskripsi ungkapan macam tadi, ayat lah. Ayat ni, inskripsi ni ditulis pada pinggan tanah liat, pada kepingan emas dan juga kepingan perak. Jadi ayat ni ditulis pada tempat-tempat ni lah. Dan inskripsi ni menceritakan tentang doa dan amalan dalam agama Buddha. Ini menunjukkan bahawa bukti bahawa agama Buddha pernah sampai di kerajaan Kedah Tua. Selain daripada tu, persuratan kerajaan alam Melayu. Jadi makna kata bidang persuratan kerajaan alam Melayu ini juga dipengaruhi oleh epik dan sastra India seperti Ramayana, Purana, Mahabharata dan juga Jataka. Jadi epik ni karya-karya ni dibawa ke alam Melayu dan ditranslatekan ataupun diterjemahkan ke dalam bahasa tempatan. Kemudian bila Islam sampai ke alam Melayu. Islam sampai ke alam Melayu, sastra Islam juga mempengaruhi persuratan Melayu. Seperti syair, gurindam, cerita hikayat dan juga nazam. Jadi makna kata apa yang menarik minat masyarakat alam Melayu, mereka akan terjemahkan kepada bahasa tempatan masing-masing. Kita tengok kat sini contoh hikayat. Hikayat sebenarnya banyak. Hikayat Nabi Cukur, hikayat Seri Rama, hikayat Nabi Yusuf, hikayat Bulan Berbelah, hikayat Nabi Wafat, hikayat Iskandar Zulkarnain. Jadi hikayat ni asalnya ni adalah hikayat sastra daripada luar alam Melayu. Dibawa masuk ke alam Melayu dan diterjemahkan. Contohnya hikayat Nabi Yusuf lah. Cerita tentang Nabi Yusuf. Orang Islam tahu Nabi Yusuf ni adalah manusia yang paling kacak sekali kan. Jadi diceritakanlah kat situ tentang kekacakan ataupun kehandsomean Nabi Yusuf. Kemudian hikayat Bulan Berbelah, di mana bulan pernah terbelah kepada dua. Jadi makna kata secara tak langsung, bidang persuratan di alam Melayu ni dipengaruhi oleh sastra daripada luar, buku-buku daripada luar. Ni sikit lagi sebelum tamat. Ni menunjukkan perkembangan persuratan di alam Melayu ni. Mula-mula ditulis dipahat di atas batu. Segala karya, segala idea, karya lah. Segala penulisan ditulis di atas batu. Kemudian bila dah berkembang sikit, tulis di atas manuskrip. Dan akhirnya jadilah hikayat ataupun himpunan buku-buku lah. Ini menunjukkan bahawa berkembangnya bidang persuratan di alam Melayu. Bukti dah banyak dah tadi. Kebanyakannya di atas batu bersurat. Jadi makna kata bila dah ada semua bukti ni,
Ini menunjukkan bahawa kita dapat lihat semua penemuan batu bersurat, penemuan manuskrip dan juga penemuan hikayat-hikayat ni dia menjadi bukti bahawa masyarakat alam Melayu ni masyarakat yang hebat, masyarakat yang pandai. Bukan senang nak menulis, bukan senang nak membaca semua tu. Dia menunjukkan masyarakat dalam Melayu juga berjaya menghasilkan karya-karya dia yang tersendiri. Dia ibarat macam ni lah. Buku cerita dekat luar negara, contohnya buku cerita Harry Potter. Buku cerita Harry Potter tu ditulis dalam bahasa Inggeris. So, bila sampai dekat negara kita, diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu. Dan disesuaikanlah dengan kita punya bahasa kita. Ini menunjukkan apa? Berlakunya perkembangan bidang persuratan. Sampai di sini saja. Sekian. Terima kasih. Selamat menjawab soalan latihan.